Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Rabu 12 April 2023. Penguatkuasaan 9 kesalahan utama lalu lintas akan dibuat menerusi Ops Hari Raya Aidilfitri bermula 18 sehingga 27 April ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, langkah itu diambil bagi mengurangkan risiko kemalangan musim perayaan. Jelasnya, kompaun bakal dikenakan atas kesalahan terbabit tidak akan dikurangkan selain perlu diselesaikan di mahkamah. Dan kita melihat serius bahawa kesalahan-kesalahan ini akan mengundang risiko kemalangan. Jadi kita mengharapkan bahawa pengguna-pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya. Terutamanya di kawasan negeri Pahang ini, kerana Pahang ini gateway ke Pantai Timur dari Lembah Kelang. Semua kenderaan yang balik ke Pantai Timur, terutamanya Kelantan dan Terengganu, mesti melalui negeri Pahang. Antara kesalahan tersebut tidak mematuhi isyarat lampu merah, memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan memandu di lorong kecemasan. 231 lokasi yang sering berlaku kemalangan di seluruh negara akan diberi tumpuan dalam operasi berkenaan. Seramai 901 peniaga Bazar Ramadan Rahmah BRR telah berdaftar dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup KPDN bagi melaksanakan inisiatif Menu Rahmah. Sesulan sambutan menggalakkan itu, Kementerian bercadang untuk membangunkan pangkalan data lebih komprehensif bagi memperluas inisiatif itu di pasar malam dan pasar harian. Rata-rata yang kita jumpa, termasuk saya petang ni saya hampir 10 dah Bazar Ramadan yang saya telah kunjungi. Saya turun padang sendiri melihat, dengar sendiri dan melalui pemerhatian kita boleh tahu sebenarnya sama ada gerai itu mendapat sambutan atau tidak daripada wajah dan cara mereka bercerita kepada kita. Tapi ada yang kes-kes tertentu itu kita ambil perhatian dan kita cuba bantu mereka, dan tapi majoritinya alhamdulillah setakat petang ini saya rasakan hampir majoriti daripada 901 gerai itu mereka dapat berniaga dan boleh mendapat keuntungan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan walkabout Bazar Ramadan Rahmah dan program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan peringkat negeri 9 di BRR Bandar Prima, Senawang. 18,000 tan makanan dan minuman diselamatkan menerusi kempen My Safe Food Ramadan 2023 yang digerakkan Pemuda Gema setakat 11 April. Ia bertujuan mengurangkan pembayaran makanan di tapak bazar sepanjang Ramadan ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup Fuziah Saleh berkata lebihan makanan tidak terjual akan diberikan kepada golongan memerlukan serta penduduk sekitar bazar. KPDN juga ada usaha untuk menyelamatkan makanan daripada hotel sepanjang Ramadan, ya. Jadi saya dapat maklumat kita ada 2 hotel yang kerjasama dengan kita dan kita dapat dekat 800 pack. Kita masukkan dalam retort pouch makanan hotel, ya, dan kita beri kepada student, food bank student. Fuziah ditemui ketika melancarkan Bazar Ramadan Rahmah dan program kempen My Safe Food Ramadan peringkat negeri Perak di Ipoh. Tambahnya, usaha itu menyumbang kepada Matlamat Pembangunan Mampan SDG iaitu mengurangkan pembaziran makanan menjelang 2030 selain mewujudkan dunia sifar kebuluran. Polis Pahang berjaya membuat 9 tangkapan berkaitan kesalahan menjual dan memiliki bunga api dan mercun tanpa lesen dan permit sah di daerah Kuantan dan Pekan semalam. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata tangkapan dan rampasan itu hasil operasi jualan bunga api yang diadakan sepanjang Ramadan bagi mengesan penjual yang tidak memiliki lesen permit sah. Polis Pahang telah berjaya membuat 9 tangkapan dan rampasan ke atas penjual yang menjual bunga api dan mercun tanpa lesen atau permit di 2 daerah, iaitu di Kuantan dan di Pekan. Tangkapan melibatkan 9 orang lelaki dalam anggaran umur 24 hingga 49 tahun.
5 tangkapan telah dibuat dari daerah Kuantan, manakala 4 lagi dari daerah Pekan. Beliau ditemui pada majlis berbuka puasa bersama Ketua Polis Pahang peringkat Zon A di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM30,60. Kesemua yang ditahan disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Sementara itu, Polis Pahang telah menerima 414 permohonan lesen dan permit penjualan mercun serta bunga api dengan 340 permohonan telah diluluskan, 34 permohonan dalam proses serta 50 lagi tidak diluluskan atas pelbagai alasan. Tambah beliau, sebanyak 45 jenis bunga api Happy Boom dan Pop Pop dibenarkan dijual, di mana 36 jenis dibenarkan dijual secara umum dan 9 jenis lagi dibenarkan penjualan mengikut syarat sah yang ditetapkan. Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM menjalin kerjasama strategik dengan 2 universiti dari Indonesia. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Ewan Benedict, ia merangkumi aspek pertukaran kepakaran, program mobiliti pelajar termasuk melaksanakan kerjasama dalam latihan dan penyelidikan bidang koperasi. Ya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengaluluhkan penyertaan ahli-ahli koperasi dan anak-anak kepada ahli-ahli koperasi untuk mengambil ataupun meneruskan pengajian di universiti ini untuk mendalami pengajian dalam pentadbiran dan pembangunan koperasi di negara kita. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Bicara Ilmu Ramadan melabur tanpa was-was dan majlis berbuka puasa di Petaling Jaya, Selangor. Institusi terlibat adalah Universiti Pengurusan Koperasi Indonesia (IKOPIN) yang dimeterai Februari lalu dan Universiti Riau yang dijadual dimeterai September ini. Ku mengejar 1001 bulan dan pilih aku, kita suka-suka. Salam Ramadan daripada kami di RTM. Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim raikan lebih 1,000 pengawal media dan penggiat industri kreatif pada majlis berbuka puasa di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Beliau hadir berbaju Melayu ditemani Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil dan timbalannya Tioni Ching. Majlis disajikan dengan pengisian tazkirah sebelum waktu berbuka puasa. Ini pertama kali Datuk Seri Anwar meraikan pengamal media dan penggiat industri kreatif sejak memegang jawatan sebagai pemimpin nombor 1 negara. Pada majlis itu, Perdana Menteri turut menyantuni 30 anak yatim dari Rumah Kasih Ibu Ampang. Turut hadir Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali serta Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman. Pengurusan tertinggi dan kaki tangan RTM juga hadir ke majlis berbuka puasa bersama Perdana Menteri. Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib menyumbang sebanyak RM120,000 kepada pengawal media yang kurang berkemampuan sepenuh bulan Ramadan. Menurut pengurusi PPZ Mawib Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, melalui dana pemegang wakalah seramai 400 bakal menerima sumbangan bernilai RM200 seorang, manakala 8 badan kebajikan media menerima RM5,000. Saya amat berterima kasih kerana terlalu banyak cerita-cerita tentang kemiskinan, tentang orang-orang yang terlantar, dan kita nakkan cerita-cerita ini supaya ia menjadi platform untuk peronda-peronda zakat, pengagih zakat untuk sampai kepada mereka, menyampaikan zakat itu sendiri kepada mereka, bantuan kepada mereka. Tambah beliau, media penting sebagai salah satu saluran hebahan mengenai ibadah zakat kepada masyarakat Islam. Beliau ditemui semasa majlis iftar PPZ Mawib bersama media di Hotel Sri Pacific, Kuala Lumpur.
77 orang individu terdiri daripada peniaga asnaf, anak yatim serta pelajar tahfiz diraikan dalam program Ceria Ramadan Terengganu FM semalam. Ia kerjasama julung kali dengan Regimen 512 Askar Wataniah Kem Padang Midin, Kuala Terengganu yang menaja juadah berbuka puasa. Menurut Komander Regimen Tengku Seri Temanggung Raja, Brigadier Jeneral Datuk Seri Tengku Baharudin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Bilal Shah berkata, juadah disediakan secara bergotong royong. Sementara itu, Pengarah Jabatan Penyiaran Terengganu, Sabri Mansur, mengakui kerjasama hebat semua pihak telah membantu melancarkan program Ceria Ramadan Terengganu FM kali ini. Yang kita lakukan sebagai jabatan, sebagai penyambung wadah untuk mengumpulkan penerima dan penyumbang di mana kita bertindak sebagai orang tengah. Dan Alhamdulillah segalanya berjalan lancar dan sempena dengan jelajah Ramadan pada tahun ini dan yang akan ditutup dengan rasminya pada 15 bulan ini di Perlis. Maka kita jalankan juga program ini walaupun kita telah lakukan program sebelum ini di 3 buah masjid. Turut serta menyumbang Maidam Properties, Adabi Sunuran Berhad serta Jajah Cinta. Seramai 13,500 pelajar terdiri daripada anak-anak anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bersekolah di dalam kem di seluruh negara telah membuka akaun tabung haji. Program di bawah skim penambungan anak-anak rukun kelima SPARK itu melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM675,000 yang disumbangkan oleh Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Di bawah skim tersebut, Yayasan LTAT menyumbang sebanyak RM50 untuk setiap akaun yang dibuka. Pembayaran fasa pertama melibatkan 6,281 pelajar dengan peruntukan berjumlah RM314,050 disempurnakan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Utama Muhammad Hassan sempena Majlis Berbuka Puasa Menteri Pertahanan bersama Warga Tentera Darat Malaysia TDM semalam. Majlis diadakan di kem lapangan terbang Sungai Petani Kedah. Datuk Seri Utama Muhammad Hassan turut menyampaikan sumbangan kebajikan kepada anggota TDM yang melibatkan 26 orang penerima kategori orang kurang upaya OKU dan 24 anggota daripada kategori asnaf. Sumbangan tersebut merupakan inisiatif Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dalam membantu meringankan beban warga Angkatan Tentera Malaysia ATM menjelang Aidilfitri. Kementerian Pertahanan kekal komited di dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan warga pertahanan agar berada pada tahap terbaik serta menjadi keutamaan sejajar dengan 5 teras kertas putih. Amanah Raya Berhad melalui Yayasan Amanah Raya menyantuni 53 anak yatim dan asnaf dengan berkongsi kegembiraan membuat persiapan baju raya menerusi program Beli Belah Baju Raya di Seremban. Ketua Komunikasi Korporat Amanah Raya Siti Azura Syamsuddin berkata, ia penganjuran kali ketiga tanggungjawab sosial korporat CSR menerusi peruntukan zakat terkumpul lebih RM300,000. Untuk 4 aktiviti CSR setahun dan tahun ini merupakan aktiviti ketiga dah ni. Tapi peruntukan masih berbaki, jadi kita akan laksanakan kepada golongan-golongan yang pelbagai. Tidak semestinya golongan anak yatim tetapi juga golongan asnaf yang lain. Setiap penerima sumbangan turut diberi duit raya berjumlah RM300 setiap seorang. Selain kos beli baju raya sebanyak RM500 seorang. Seronok, best, gembira. Rangan tu macam nak belilah baju lawa-lawa, lari cantik punya semua baju. Gembira terus je. Nak ada bunga-bunga, manik-manik macam tu. Gembira. Tak sabar nak masuk dalam tu. Nak beli baju raya cantik yang warna-warni, warna pink, warna biru, semualah. Amanah Raya sebelum ini menggunakan peruntukan zakat menjayakan 2 program iaitu Menu Rahmah dan Bantuan Banjir.
Seramai 200 orang mualaf dari seluruh negara diraikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui program Fascinating Ramadan tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, menerusi program tersebut, ukhuwah yang sedia terjalin dapat dirapatkan antara satu sama lain. Unikan program kali ini, kita juga turut dihadiri oleh beberapa orang saudara baru dari luar negara, termasuk dari UK, dari Singapura, dari Nigeria, mana mereka ni sama-sama berkongsi maklumat dan juga menikmati akan keindahan Ramadan di Malaysia. Berbeza dengan negara lain. Kita tahu Malaysia ini ada banyak budaya-budaya sempena bulan Ramadan ni yang diamalkan oleh umat Islam yang boleh dinikmati bersama, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis perasmian program Fascinating Ramadan 2023 di Masjid Putra, Putrajaya. Ujarnya, program ini bukan sahaja memfokuskan kepada hubungan silaturahim semata-mata, tetapi turut mendedahkan keunikan dan penghayatan bulan Ramadan. Turut disampaikan sumbangan berupa wang tunai dan hamper kepada saudara baharu yang hadir. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Rizda menyediakan bantuan tunai sebanyak RM200 sempena Hari Raya Aidilfitri. Ia membabitkan kumpulan pekerja sokongan grade 16 ke bawah di seluruh negara, kata pengerusi Rizda, Datuk Sri Nuraini Ahmad. Seramai 470 orang kaki tangan Rizda, grade 16 ke bawah seluruh negara akan menerima sumbangan tunai dengan nilai ringgit Malaysia RM200 setiap seorang. Terima kasih kita ucapkan kepada Rizda. Semoga sumbangan yang akan disampaikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu semua dalam menghadapi menyambut bulan Syawal yang bakal tiba. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada Majlis Iftar Ramadan Rizda 2023 di Auditorium Sultan Ahmad Shah Kuala Lumpur semalam. Majlis turut menyaksikan penyampaian sumbangan tunai sebanyak RM3,000 kepada Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim dan Asnaf Kasih Ibu, Rumah Kebajikan Baitul Ihsan, Madrasah Tahfiz Al-Quran Zawiyah Darul Madad serta Surau Al-Mukmin Desa Pasifik di bawah program Tanggungjawab Sosial Corporate CSR Rizda. Tradisi menyumbangkan kurma sebagai juadah berbuka puasa diteruskan Kedutaan Arab Saudi di Malaysia. Kurma yang disumbangkan akan diedar kepada jabatan-jabatan kerajaan, NGO serta masjid-masjid terpilih. Menurut Duta Arab Saudi ke Malaysia, Musaid Ibrahim Al-Sulaim, tahun ini sejumlah 25 tan kurma akan disumbangkan bagi tujuan tersebut. Ia merupakan tradisi sejak dari zaman pemerintahan penjaga dua kota suci Raja Fahd Abdul Aziz Al Saud hingga sekarang pada zaman pemerintahan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud. Kurma-kurma tersebut disampaikan beliau kepada Wakil Kerajaan Malaysia diwakili Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hajah Hakimah Muhammad Yusof dalam majlis ringkas di Kedutaan Arab Saudi di Ibu Negara. Kerajaan isytihar seorang waris Kesultanan Sulu sebagai pengganas. Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Khairul Zaimi Daud menyatakan bahawa individu bernama Muhammad Fuad Abdullah Kiram dikenal pasti oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai antara yang terlibat dalam kes Tandul Lahad Datuh. Muhammad Fuad juga dikenali sebagai Fuad A. Kiram diklasifikasikan sebagai pengganas pada 6 April lalu mengikut Seksyen 66 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta 613. Beliau berkata demikian semasa sesi libat urus bersama media di Putrajaya. Terdahulu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalin Uthman Said berkata, kerajaan bakal meluncurkan laman sesawang khas yang mengandungi pelbagai maklumat mengenai tuntutan pihak yang mendakwa kononnya waris Sultan Sulu. Melalui laman khas itu, pihak kerajaan akan berkongsi perkembangan kes ini dalam 5 versi bahasa iaitu bahasa Malaysia, Inggeris, Perancis, Spanyol dan Tagalog untuk rujukan umum.
Laman sesawang yang dikenali, malaysiasulukis.gov.my akan dirasmikan oleh Datuk Seri Azalina bersama Menteri Luar Negeri Datuk Seri Zamri Abdul Kadir serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil di Putrajaya hari ini. Perkembangan sukan menjelang Sukan SEA 2023 Mei ini, teka-teki sasaran pingat buat kontingen Malaysia pada tamasya 2 tahunan itu bakal terjawab pada 30 April ini. Perkara tersebut disahkan Pengarah Bahagian Atlet Majlis Sukan Negara MSN, Jeffrey Ngadirin. Jelas beliau, sasaran pingat itu akan diumumkan pada majlis penyerahan bendera kontingen negara ke Sukan SEA yang akan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Hanayoh di Bukit Jalil. Kita akan mengadakan bengkel penetapan sasaran pada 13 hari bulan di Khamis ini bersama semua wakil persatuan, ketua jurulatih, pegawai daripada MSN, ASEAN dan OCM untuk menilai prestasi terkini atlet sebelum kita menetapkan sasaran akhir kontingen. Walau bagaimanapun, kita yakin sukan-sukan lain yang biasa dianjurkan di masa Sukan SEA dan akan dipertandingkan di Cambodia akan mempamerkan prestasi terbaik mereka lah. Beliau ditemui selepas acara larian obor Sukan SEA 2023 di Putrajaya. Kem badminton negara kini terpaksa melupakan khidmat pemain persoalangan Justin Ho pada kempen Sukan SEA 2023 Mei ini susulan masalah kecederaan. Perkara tersebut disahkan Pengarah Kejurulatihan Persoalangan Akademi Badminton Malaysia, Wong Chun Han. Achilles tendon rupture lah. So he has to go through an operation lah. Tarik kiri, kena tukar nama lah. We are considering and I have no answer for you yet because we haven't finalized. We will make an official announcement once we confirm lah. Yeah. I have no names for you yet. So Jelas Jung Han, pemain itu memerlukan hampir 6 bulan untuk pulih sepenuhnya daripada kecederaan dan beliau akui situasi tersebut turut menjejaskan persiapan skuad negara, terutamanya dalam acara berpasukan. Terdahulu, Persatuan Badminton Malaysia dalam satu kenyataan menyatakan pemain berusia 19 tahun itu mengalami kecederaan Achilles tendon kiri ketika sesi latihan semalam dan perlu menjalani pembedahan hari ini. Ingat, dalam menaiki satu lagi takhta yang menjadi buruan. Perlawanan bola sepak Piala FA 2023. Pusingan 16, Jumaat 14 April. Terengganu FC bertemu Melaka FC 9.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.